kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala
keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian pembacaan kitab Apa Artinya Saingan Islam yang telah dikarang oleh Syekh Fathiakan. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang kedua. Apakah artinya saya menggabungkan diri dengan harakah Islamiah? Bahagian 2 bab yang pertama. Bahagian 2 bab yang pertama. Bahagian 2 membicarakan apakah artinya saya menggabungkan diri saya dengan harakah Islamiah. Bab yang pertama, saya mestilah hidup untuk Islam. Muka surat 101. Bagi kitab lama. Kitab baru, dia baris yang ke orang-orang yang benar menggabungkan diri dengan Islam, menganggap dunia ini sebagai medan untuk mereka berbakti mentaati Allah. Betul ke? Kalau kitab baru muka surat 111. Perenggan yang sama perenggan yang tu saya baca tadi 111. Kitab Oren, kitab mak tu 115. Tu 14 atau 15 lah. Cari situ. Orang yang benar-benar menggabungkan dirinya dengan Islam menganggap dunia ini sebagai medan. Jumpa Ada ke tak? Yang kertas hijau tu ada, yang buku merah ni. Ada 116. Cuba angkat tak? Ni kitab ni 116. Golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk di akhirat, tu dah selesai dah. Sambungan dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Orang-orang yang benar menggabungkan dirinya dengan Islam, menganggap dunia ini sebagai medan untuk mereka berbakti mentaati Allah dan memperolehi keredaannya Allah. Bagi orang yang menggabungkan diri dengan Islam dan dirinya tu menjadi satu. Kalau bahasa kita tu, saya nak jadikan Islam itu sebagai pegangan saya, macam tu. Saya nak jadikan Islam itu sebagai amalan saya, sebagai pegangan saya. Daripada mula saya lahir sampai saya mati, daripada saya bangun tidur sampailah saya tidur semula, semuanya itu mestilah berpegang betul dengan Islam, dengan ajaran Islam. Bangun tidur cari Islam, makan cari Islam, minum cari Islam. Kemudian pula bermuamalah, berkawan, bersahabat dengan cara Islam, jual beli dengan cara Islam. Maknanya dia nak jadikan seluruh hidupnya itu betul-betul berpandukan kepada Islam. Maka orang yang macam ni, dia akan menjadikan medan hidup atas dunia ni sebagai satu medan untuk dia berbakti kepada Allah dan mencari redha Allah. Maksud berbakti, saya tak berapa suka guna perkataan berbakti. Kalau kita sebut berbakti ni apa kita faham?
Apa makna berbakti? Berbakti ni memberi khidmat. Itulah perkataan berbakti tu, makna dia, kita selesaikan makna berbakti tu. Sebab apa? Sebab kita ni berbakti ni boleh lah kan bahas lama-lama kan berbakti tu kan masuk kat situ. Tak, cuma perkataan berbakti tu yang saya tak berapa setuju menggunakan perkataan berbakti di situ. Manusia dengan manusia tu berbakti mungkin. Itu pun manusia, dalam konteks manusia sendiri dengan ibu bapa, kita tak boleh guna perkataan berbakti. Dengan mak ayah sendiri pun kita tak boleh guna perkataan berbakti, sebab mak ayah tu terlalu tinggi bagi kita. Mungkin kalau dengan sahabat handai itu ataupun negara ke apa ke, negara tu pun sebenarnya perkataan berbakti tu pun tak boleh lagi, sebab konteks negara tu besar. Ibu bapa tu jauh lebih besar daripada negara. Apatah lagi bila kita nak letak perkataan berbakti, saya nak berbakti kepada Allah, maknanya kita tu masih lagi ada kekuatan, kemampuan. Nampak tak? Kita ada kekuatan, kita ada duit, kita ada kelebihan, masih ada lagi kelebihan dekat situ. Dan dalam konteks ketuhanan dan kehambaan tadi, kita tak ada apa-apa. Kita ni betul-betul macam kalau kita lihat cerita, kalau katalah di Malaysia ni, kalau katalah konteks sebelum zaman penjajah dulu, orang yang buat railway tu ataupun tukang batu yang diambil daripada luar bawa masuk ke negara kita, yang bekerja sebagai, bukan bekerja pun, tak panggil bekerja, dia panggil apa? Panggil hamba abdi tu. Konteks kita tu dengan Allah tu macam tu. Aku nak bagi kau makan ke, aku tak nak bagi kau makan ke, kau kena kerja juga dengan aku. Dalam konteks ibu bapa pun macam tu. Gambaran dalam Islam tu, anak dengan mak bapak tu macam tu konteks dia. Kau nak buat ke kau tak nak buat? Anak tak boleh kata saya nak berbakti dengan mak. Bila kata konteks saya nak berbakti pada mak, maknanya dia ada lagi nilai diri dia tu, padahal dia tak ada apa-apa dan dia tak ada pilihan. Kita sebagai anak tak ada pilihan. Kita sebagai seorang hamba tu, kita tak ada pilihan. Apa perkataan yang lebih tepat daripada perkataan berbakti? Bukan tak tepat, mungkin tepat, cuma dalam konteks melakukan ketaatan sehabis-habis ketaatan, mengabdikan diri. Habis tu perkataan tu je guna terus. Maknanya dia akan jadikan dunia ini sebagai medan untuk mengabdikan diri pada Allah SWT sepenuh-penuhnya pada Allah, dan matlamat dia mencari redha Allah. Ni orang yang betul-betul nak menjadikan Islam tadi betul-betul sebagai panduan hidup dia. Dia akan jadikan dunia ini dunia ni mak yang kita pijak ni dunia. Maka dunia ni sebagai tempat dia mengabdikan diri. Betul? Nasib mak, mengabdikan diri pada Allah. Kalau berbakti ni macam tak tahulah, maknanya dia masih lagi ada pilihan. Dia ada pilihan, dia ada kemampuan. Sedangkan kita tak ada kemampuan dan kita tak ada pilihan dalam bab pengabdian. Dan saya ada macam tu, orang berbakti ni masih kan, dia ada lagi gah dia tu. Sedangkan kita dengan Tuhan mana ada. Nama ayah pun kita dah tak ada istilah berbakti. Mak ayah pun guna perkataan taat. Dengan Tuhan gunakan perkataan abdi. Jadi orang yang benar-benar nak menggabungkan diri dengan Islam tu, dia akan jadi kontekskan dunia ni ataupun lapangan ni sebagai medan. Hidup atas dunia ni sebagai medan untuk mengabdikan diri pada Allah. Mengabdikan diri pada Allah ni luas lah. Konteks di antara hamba dengan Allah ni terlalu luas. Bukan hanya sekadar terikat dengan solat, puasa, zakat, haji, tak. Jadi kita nak tengok kat mana konteks tadi. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW bawa 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. 13 tahun Rasulullah perbaiki dan bina, perbaiki pemahaman dalam nak mengembalikan ketauhidan kehidupan masyarakat kepada Allah. Waktu tu masyarakat dalam keadaan syirik.
Zaman jahiliah sebelum kebangkitan Nabi tu, manusia sembah patung, sembah berhala, sembah kurma, apa sekalipun benda yang agak dia boleh sembah, dia sembah. Kemudian hidup seperti rimba yang kuat duduk berkuasa, yang lemah diinjak, yang kaya semakin tersohor dihormati, yang miskin tak ada nilai langsung hidup dia. Jadi kebangkitan Nabi 13 tahun tu memperbaiki semula persepsi cara fikir masyarakat ketika itu, dan dalam masa yang sama membina keimanan dan keyakinan kepada Allah. Mak 13 tahun berada di Mekah tu, mak ada tak membicarakan tentang ibadah? Tak ada. Maknanya hidup kita ni, benda yang paling teras sekali adalah iman. Hebat macam mana pun solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tapi kalau iman kita tak selesai, maknanya benda tu semua kosong lah. Kosong, tak ada nilai apa-apa. Sebab 13 tahun Rasulullah SAW berada di Mekah tu hanya bicara tentang iman, memperbaiki cara fikir dan bina iktikad, pegangan tadi sungguh-sungguh. Sampailah penghujung sekali, dah hampir-hampir nak hijrah tu, terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu itulah Allah SWT syariatkan solat. Itu sebabnya kalau katalah kita terlalu tertumpu kepada ibadah, bukan maknanya kita lepaskan ibadah tadi, tak. Tetapi terlalu tertumpu kepada ibadah sehingga kan penekanan utama itu tak dijaga. Apa penekanan utama? Tadi yang pertama sekali adalah iman. Itu sebabnya apa panggil? Penjajah. Penjajah dia nak memurtadkan kita, dia tak boleh. Dia tak mampu nak memurtadkan kita. Orang bangsa Melayu nak dimurtadkan tak berjaya. Tapi dia buat cara macam mana? Dia sibukkan kita dengan puasa, zakat, haji, tetapi dalam masa yang sama mempunyai pemikiran mereka. Tak apalah, sembahyang, puasa. Tapi bukan bermakna jangan tak sembahyang, jangan tak puasa, jangan. Yang wajib dilaksanakan, tetapi sampailah kepada tujuan dan matlamat yang besar sekali, iaitu pemikiran dan pegangan. Itu yang menjadi teras. Kita hari ni, minta maaf cakap, terlalu memberi penekanan kepada ibadah khususi itu tersebut, tetapi kita leka dalam pembinaan iman. Hari ni orang datang solat berjemaah ramai, tapi iman dia macam mana? Kita nak tahu iman kita ni baik tak baik, mak, dapat dinilai dengan bagaimana cara fikir kita. Cara fikir kita tu macam mana? Dan dengan cara fikir tadi itulah yang memberikan kita kesatuan dan penyatuan. Kalau kesatuan dan penyatuan ini tak berlaku, maknanya cara fikir itu masih lagi bukan satu, kepelbagaian. Itu sebabnya serangan penjajah kepada masyarakat Islam, terutamanya bangsa Melayu kita ni, dia rosakkan pemikiran. Sehingga kan pemikiran kita ni tak berlandaskan kepada pemikiran yang satu, iaitu akidah tauhid tadi. Akhirnya dengan kelompongan kejahilan yang berlaku tadi, akhirnya mereka lahirlah golongan yang kepelbagaian cara fikir. Jadi dengan kepelbagaian cara fikir itulah akhirnya perpecahan berlaku. Kita jangan bercakap tentang masyarakat awam. Orang alim sendiri pun pecah. Kenapa orang alim pecah? Kerana dinilai agama tu dengan pihak yang berbeza. Orang agama ni, dia nilai agama dengan cara fikir dia begini, cara faham dia begini. Orang agama ni, orang alim ni, dia cara fikir begini, yang ni cara fikir begini. Lepas tu belum lagi dengan keadaan aku punya pandangan betul, kau punya pandangan salah. Sedangkan benda ni tak berlaku di zaman Nabi SAW, tak berlaku di zaman sahabat, tidak berlaku di zaman tabi'in. Kenapa? Kekhilafan yang berlaku
tetapi tidak sampai membuatkan perpecahan, semakin menjadi penyatuan. Itu yang lahir kata-kata ikhtilaful a'immah rahmah. Ikhtilaf, percanggahan kalangan imam-imam itu adalah satu rahmat untuk memudahkan lagi masyarakat awam terutamanya dalam mengembalikan diri kepada Allah. Itu paling penting. Bukannya aku betul kau salah. Itu sebabnya Imam Syafi'i sendiri waktu datang ziarah kubur Imam Maliki, waktu subuh sampai anak murid Imam Malik tolak Imam Syafi'i jadi imam. Jadi sampai kepada kunut, Imam Syafi'i tak baca kunut. Padahal mengikut mazhab Syafi'i, kunut itu sunat muakkad, tapi tak dibaca. Sampai selesai solat, bila ditanya, wahai Syafi'i, kenapa kau tak baca kunut, sedangkan pandangan kau sunat muakkad membaca kunut? Imam Syafi'i kata, aku tidak membaca kunut kerana aku menghormati tanah yang ada dalam tanah ni adalah Imam Malik, guru aku, yang berpegang dengan pandangan bahawa subuh tidak ada kunut. Nampak? Orang yang betul-betul memperjuangkan ilmu sanggup menggadaikan pandangan dia dan pegangan dia semata-mata untuk sebuah ukhuwah tali persaudaraan dan juga redha Allah. Dia yang tak boleh kita bercanggah cuma satu je, akidah dan juga sesuatu yang dah memang qat'i. Apa makna sesuatu qat'i? Hukum yang tak boleh nak ubah dah. Solat 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ni tak boleh nak ubah dah ni. Kalau orang datang cakap, lawan mati-matian. Kemudian yang tak boleh diubah lagi tu puasa di bulan Ramadan. Yang tak boleh ubah lagi zakat. Yang tak boleh ubah lagi haji. Yang tak boleh ubah lagi, yang tentu iman, akidah dah satu. Dalam bab fiqh yang tak boleh ubah lagi, hukum hudud. Yang tak boleh ubah, hukum qisas. Itu tak boleh ubah, kerana itu termasuk hukum qat'i. Kalau orang lawan sampai mati. Kalau kadar kunut benda tu, biarlah dia nak buat. Sebab tu bukan qat'i. Itu tak termasuk hukum qat'i. Itu termasuk hukum cabang. Ni kita cabang gaduh-gaduh setengah mati. Orang minum arak, ni belana-belana kan? Yang duk sibuk bising pasal kunut, yang pasal arak, judi, tu tak dibincangkan. Itu tak betul. Itu yang jadi pecah. Sebab apa? Ni salah satu kejayaan Orientalis Barat, melahirkan ilmuwan, tetapi ilmuwan yang tak betul-betul mencari redha Allah. Jadi orang yang betul-betul menggabungkan diri dengan Islam, dia akan jadikan hidup ini sebagai medan untuk mengabdikan diri pada Allah, dan tujuan matlamatnya mesti Allah redha. Apa yang dia buat, Allah redha ke tak? Allah redha ke tak? Ni pagi ni saya makan, Allah redha ke tak saya makan? Saya minum, Allah redha ke tak? Saya masuk kelas, Allah redha ke tak? Saya pergi pasar, Allah redha ke tak? Saya nak beli ikan bawal, nak masak kari, Allah redha ke tak? Itu semua tu kan? Jadi semua tu. Jadi bila kata semuanya Allah redha, dia akan tengok pula cabang-cabang yang mendatangkan keredaan Allah. Cabang-cabang yang mendatangkan keredaan Allah ni pula macam mana, mak? Pertama sekali, redha walidain. Redha dua ibu bapa ni kena tengok pula. Janganlah pula dia sibuk pula redha Allah, tapi cabang redha untuk mendatangkan redha Allah tadi, cabang-cabang yang untuk mendatangkan redha Allah tu dia tak jaga. Ni macam tu juga. Pergi berjihad, pergi buat dakwah sampai Sabah, Sarawak, Afrika, merata dunia dia pergi buat kerja. Tapi mak ayah dia tak pergi jenguk. Dia tak jadi juga. Sebab Nabi dah sebut redha dua ibu, redha Allah itu datang daripada redha dua ibu bapa. Jadi redha ibu bapa ni kena jadi pengukur. Biarlah ibadah dia pergi haji setiap tahun sekalipun. Saya pergi haji tiap tahun, tapi mak ayah dia tak jaga. Padahal pergi haji tu memang wajib, tapi wajib sekali je. Mak ayah ni pergi jihad, pergi dakwah, pergi ibadah, pergi itu, pergi zikir, pergi wirid, pergi macam-macam benda baik, dia buat semua sekali.
pergi hantar bantuan, tapi mak ayah dia abaikan. Habislah semua tak guna tu. Itu semua tak guna. Sebab apa? Kunci itu pada mak ayah. Macam mana pun mak ayah dulu. Itu sebabnya seorang sahabat bila nak pergi perang dengan Nabi, Nabi tanya satu soalan. Kau ada mak? Ada. Balik jaga mak kau. Pada waktu tu Islam perlukan tentera. Bilangan tentera tu sangat-sangat diperlukan. Tapi Rasulullah boleh kata apa? Kau ada siapa ada mak balik, dia kata. Balik jaga mak dia. Nangis sahabat tadi, tapi jaga mak tu. Tu macam kisah Uwais Al-Qarni tu. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi iktiraf dia sebagai seorang sahabat. Kenapa? Kerana semata-mata dia jaga mak dia. Cabang dia lagi apa, mak? Cabang lagi untuk dapatkan redha Allah ialah redha suami. Ini pun jangan main-main. Kita rasa ibadah kita hebat, kita bangun malam, kita puasa sunat, macam-macam, kita datang kelas, tapi suami sakit hati. Bang, dekat belakang tu, bang, dekat dapur tu ada kopi, lepas tu dekat tepi ada gula, lepas tu dekat tu ada ni, nanti kalau awak nak buat, awak minum lah. Saya dah lambat dah ni. Kelas. Suami kebir mati tengok isteri. Cakap salah, kan? Tak cakap sekarang. Awak tak tahu saya ni sibuk ni. Ni pilihan raya ni. Saya ni bakal YB ni. Saya ni harapan setempat ni. Kalau tak ada Kak Long, habis nanti. Suami kebir gigit buat kopi. Minum sorang-sorang dengan biskut kering kan. Dah sebulan makan biskut kering, mesti pergi apa? Pergi ngempen. Kita ni berjihad kata kan. Isteri sibuk cerita berjihad. Suami makan biskut kering kat rumah. Dah sebulan dah makan biskut kering. Kan? Yang kawan jiran sebelah asyik datang-datang surau, sedawa ikan bawal, bau kari, asam pedas semua kan. Sedap kan. Kau dapat makan asam pedas dah. Tidak ada ngempen. Habis. Tak ada apa. Kita kadang-kadang mak. Itu sebabnya kenapa Syekh Yusuf Qaradawi tu dia buat satu buku. Allah yarham Syekh Yusuf Qaradawi tu buat satu buku. Tajuk buku dia apa dia? Boleh tak? Ingat tak? Aulawiyat. Fiqh Aulawiyat. Fiqh yang didahulukan. Keutamaan. Fiqh keutamaan. Ni kadang-kadang kita tak tahu, terlepas pandang mana yang perlu dahulukan. Dan Syekh sebut kenapa hidup kita ni terikat, ada wajib, sunat. Kita ni hidup seharian 24 jam tu, 24 jam yang kita lalui ni, dia ada hukum. Setiap apa sekalipun situasi, keadaan dan tindakan yang perlu kita lalui, dia akan terikat 5 hukum. Sama ada sesuatu tu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ni kita ambil yang teras je. Tak kira apa sekalipun. Mak bangun pagi mak, dia akan jadi sama ada buat sesuatu tu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mak pegang dia secawan air, sama ada mak pegang air tadi, mak nak minum tu sama ada hukumnya wajib, sunat, harus, makruh, makruh, haram. Mak masuk bilik air, mak duduk dalam bilik air, wajib, sunat, tak kira apa sekalipun. Pagi nak sarapan, makan sarapan pagi tu, nak makan sarapan pagi, sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Nak keluar pergi kelas, maka wajib, sunat, harus, makruh, haram, tak kira. Jadi dekat situ yang kita tahu bila bertembung di antara satu dengan satu benda, satu perkara dengan satu perkara, dekat situ yang kita belajar mana yang perlu dahulukan, mana yang perlu kemudiankan. Dia bukannya bila kata ni apa nak sembahyang wajib, nak ni nak pergi pasar sukati. Tak ada. Hidup kita tak ada istilah sukati. Semuanya terikat sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mak pegang je ikan kepala merah tu, ikan merah, kepala ikan merah tu, mak pegang je wajib, sunat, harus, makruh, haram. Boleh tak kita ambil? Bukannya suka-suka, tidak. Jadi dekat situ yang jadi kita tahu mana yang perlu kita boleh ambil, mana yang perlu kita tak ambil, mana yang wajib kita ambil, mana yang boleh kita ambil, kita tak nak ambil, mana yang kita tak nak kena ambil. Semua tu
Ha? Ah. Buka. Ya. Apa sekalipun minum kopi secawan kopi, minum secawan kopi tu, kita buat secawan kopi, kita godak tu, itu yang penting ilmu. Bukan suka-suka hati, tak ada. Ni dia katakan apa ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Budun liya'budun tadi tu memang hukum tu. Oh, itu jauh lagi. Tu jauh lagi kak. Dia nak bawa tudung sama lah, kan? Dah hasil tudung tu, sampai kawan tu sebut, Mah, ada nama Mah? Tak ada kan? Mah, aku tengok kau punya tudung ni kan, sehari kelas ada 4 kelas. Kelas duha, kelas zuhur, kelas asar, kelas isyak, lepas isyak. Tudung ni je kan? Maknanya waktu tu wajib dia kena beli. Maknanya dah tak, sampai orang menyebut dah. Aku tengok masa kau beli dulu labuci dia ada. Ni labuci sebatang pun dah tak ada. Sebiji labuci pun dah tak ada. Orang sampai menyebut dah. Dulu aku tengok benda ni warnanya warna hitam, kenapa sekarang warna kelabu? Jadi dah sampai orang tegur, wajib beli. Tapi kalau dah sampai orang tegur, sehari 4 kelas, 4 tudung, dia kata 10 hari 40 tudung, 30 hari 120 tudung. Dia kata hebat betul, banyak tudung kau. Kalau orang dah sampaikan tu, maknanya haram beli. Tak ikut gurau. Contoh. Jadi bukannya boleh kita suka-suka hati. Suka hati saya lah, duit saya tak ada. Hidup kita tak ada suka hati mak. Ini yang dikatakan macam mana kita nak jadikan dunia ini sebagai medan untuk mencari redha Allah. Tak ada. Kita makan kerana nafsu ke kerana Allah? Kalau makan kerana Allah mak, ini tak. Cuba cerita kat saya, siapa dalam ni yang tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi? Ngelepet dah tak ada. Dia tengok cara makan. Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita sebelum datang tadi dah makan dah. Ni kejap lagi ni. Jadi bukan tak boleh makan. Makan kena makan, tak makan langsung pun tak boleh. Tapi ada cara, ada garis pandu. Semua tadi. Mungkin tadi pagi pukul 8 yang kita keluar tadi tu makan dia waktu wajib makan tu pun dalam keadaan tu. Sebabnya bila nak makan saja ulama kata apa? Mana makan hukum wajib, mana makan ketika hukum dia sunat, mana makan hukumnya harus, mana makan hukumnya makruh, mana makan hukumnya haram. Jadi 5 tu saja. Bila makan tu wajib makan tu wajib bila jika mana dia ada kehendak dalam diri dia nak makan. Lepas tu kalau dia tak makan mudarat, maka wajib dia makan. Yang kedua, dia ada keinginan makan, tetapi kalau dia tak makan tak mudarat. Dia tak datang mudarat, tapi ada keinginan makan, maka ketika itu hukumnya sunat. Dan memang waktu makan harus, dia tak terikat, dia tak ada mudarat, tapi dia ada, masih lagi ada keinginan. Hukumnya nak makan boleh, tak makan. Waktu makruh, bila makruh makan, tak ada keinginan makan. Kalau makan, tak adalah sampai mudarat, tapi tak ada keinginan makan, maka kalau dia makan hukumnya makruh. Haram makan, bila haram makan haramnya makan bila tika mana tak ada keinginan makan. Kalau dia makan juga mudarat. Tapi mudarat ni tak kira sakit ke tak sakit. Dia tak ada keinginan makan, tapi kalau dia tak makan, suami dia tak makan, maka dia pun makan. Maka kat situ hukumnya wajib. Sebab suami. Jadi semua tu dilihat, bukan suka-suka hati. Macam mana Wak? Esok nak jawab apa pada Allah tu? Penat tak sebenarnya? Tak, sebab apa keluar istilah tak sempat nak fikir? Sebab kita tak biasakan daripada kecil. Kita dah terbiasa
Kita nak, kita buat. Kita tak nak, kita tak buat. Daripada kecil, kau nak makan ke tak? Tak nak makan dah. Tu dah terbiasa daripada kecil. Dia tak ada istilah kau macam mana nak makan ke tak, kau mesti duduk makan. Bila orang tua makan, kau mesti duduk makan. Bila orang tua tak makan, kau tak boleh makan. Mak ayah dulu buat peraturan kan. Kalau dah tutup dapur tu, melaparlah kau. Kan tak. Ni mak kan? Seluruh hidup mereka, baik ilmu pengetahuan, perniagaan, harta kekayaan, rumah tangga, masa dan waktu serta pemikiran mereka semuanya dicurahkan untuk tujuan mentaati Allah. Jadi semua kehidupan yang dilalui ni tujuannya untuk mentaati Allah. Dia akan senantiasa mikir. Akalnya akan senantiasa mikir macam mana dia nak buat sesuatu benda tu atas dasar taat pada Allah. Mesti ikut cara Allah lah. Kita mesti ikut cara Allah. Nak mentaati Allah, nak mengharapkan redha Allah, mesti ikut cara Allah, bukan ikut cara kita. Sebabnya kalau orang yang betul-betul nak menjadikan hidup dia itu sebagai medan untuk mengabdikan diri pada Allah, maka sudah pasti dia tak ada istilah saya suka, saya tak suka. Tak. Dia sampai satu tahap, mak, kita ni hidup tak ada pilihan. Orang yang betul-betul menjadikan hidupnya kerana Allah, dia tak ada pilihan. Dia akan hidup macam mesin. Tapi Allah Ta'ala tu tak zalim. Cumalah kita kena create balik supaya hati kita betul-betul ikhlas mencari redha Allah. Dan kita yakin apa yang kita lakukan ini semuanya berlandaskan kepada janji Allah, dan ada kebaikan besar yang Allah Ta'ala akan beri besok di akhirat. Sebab dia punya hidup tu, istilah dia dua je, mak. Kau tak ikut cara Allah, kau ikut nafsu. Kau tak ikut kemahuan Allah, kau ikut kemahuan nafsu. Sekarang ni, mak, yang kita kata, alah, buat apa nak terikat. Kan ada pandangan macam tu kan, masyarakat yang cakap, buat apa nak ikut apa, buat apa nak terikat terpaksa-paksa pula diri tu nak ikut kata Allah. Dia tak adalah guna perkataan kata Allah. Tapi kenapa mesti nak paksa diri kita melaksanakan sesuatu benda tu, sedangkan Allah suruh kita ikhlas. Jadi bila kita ikhlas dah baru kita buat. Secara tak langsung diikut siapa tu, mak? Diikut siapa tu? Guna nafsu dia lah. Ni banyak berlaku, mak, dalam masyarakat. Dalam masyarakat berlaku. Bukan orang awam je, orang ngaji agama keluar soalan macam tu. Penat, mak, bergaduh dengan orang cerdik ni. Lagi-lagi bab tudung. Penat. Kita ni kena ikhlas, Ustaz. Baguslah. Masuk neraka je senang. Bergaduh. Betul. Ikhlas tu dia tak boleh tunggu. Ikhlas tu tak boleh tunggu. Sama macam, mak, kita ni nak mentaati Allah tu satu. Sebelum nak mentaati Allah, mak, kita nak mentaati ibu bapa tu. Saya tanya, mak, sebenarnya kan konteks hidup kita ni dia macam roda. Macam mana mak boleh berlapang dada dengan ibu bapa sebelum mak melangkah kaki masuk ke dalam jenjang rumah masuk ke jenjang perkahwinan, kan? Betul tak? Jenjang perkahwinan apa yang saya sebut je ni? Alam perkahwinan. Alam perkahwinan. Sebelum masuk ke alam perkahwinan, apa yang mak berikan kepada ibu bapa, itulah yang mak akan bawa, kita akan bawa dalam alam perkahwinan. Kalau 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun dalam alam perkahwinan ni, bermain dalam benak kita dalam mendepani kerenah suami yang tak apa-apa tu, kan, suka semua. Cakap suami tak apa-apa, suka. Dan yang tak apa-apa kan, kita cakap tak apa-apa lah. Ada je yang tak kena kan, tak puas hati kita dengan suami kita. Sebenarnya, mak, itulah perasaan yang kita bawa, yang telah kita bina terlebih dahulu waktu kita bersama dengan mak ayah kita. Cuma mak ayah kita tu dia jenis mengabaikan. Dia abaikan, dia diam, dia telan aja. Sampai kat suami, jenis suami bacon dia lawan.
Padahal benda tu sama je. Macam mana kau dengan suami, tu bahasa kasar. Macam mana kau dengan suami, sebenarnya itulah kau dengan mak ayah. Kalau kau boleh jadi orang yang berlapang dada dengan suami kau, maknanya kau dah berlapang dada dengan mak ayah kau untuk menerima si persatu. Itu sebabnya jangan kita cerita tentang nak jadi isteri solehah kalau katalah dengan mak ayah pun masih lagi tak mampu. Ni dua ni mak golongan ni kunci syurga ni. Tapi kenapa Allah jadikan kunci syurga? Dua-dua tu akan datang sebagaimana yang tidak dikendaki oleh kemahuan kita. Sebab dia kunci syurga. Sebab hidup atas dunia. Dunia ni, apa yang Allah nak, dia akan bercanggah dengan kemahuan kita. Dan apa yang Allah datangkan, dan dia menjadi kebaikan besar untuk akhirat kita, kunci dia, bukan kunci, dia panggil apa? Tanda dia, ciri-ciri dia. Ciri-ciri satu benda yang baik Allah sediakan akhirat, dekat dunia ni, ciri-ciri dia mesti bercanggah dengan kemahuan kita. Tak ada orang datang, Ustaz, saya reda dengan suami saya berlapang dada, saya tak ada masalah, saya okey je dengan suami. Ubah siapa? Ubah kita lah. Yelah. Jadi ubahlah. Itu sebabnya penting datang majlis ilmu. Jadi dengan kita datang majlis ilmu ni, kita dapat panduan macam mana kita nak lalui tanggungjawab tadi tu. Tanggungjawab dengan mak ayah. Tanggungjawab ni sebenarnya datang ni mak, ilmu yang kita dapat tu hanya berapa persen saja. Tak sampai 10%. Tapi hakikat sebenar yang paling besar mak, kita duduk dalam majlis ilmu ni sebenarnya nak ubat hati kita. Nak bagi tenang, nak bagi redha, nak minta Allah letak sabar, nak minta Allah letakkan kekuatan. Ini penting majlis ilmu. Para sahabat dulu mak, mereka tak tinggalkan majlis ilmu. Pertama, mereka nak dengar kalam Nabi. Kerana bukannya nak dapat input dia tu, tapi yang paling besar dapat dengar suara Nabi tu pun jadi ubat untuk diorang menjadi kekuatan mendepani segala mehnah dalam kehidupan yang mereka lalui ketika di Mekah, terutamanya 80 orang sahabat tu. Jadi macam tu juga kita, sebenarnya input yang kita nak dapat, panduan ni berapa persen je mak. Balik tu pun silap hari bulan tak guna pun. Lupa. Bukan tak guna, lupa lagi. Jadi berapa persen je, tak sampai 10% sebenarnya yang kita nak jadikan panduan tu. Tapi yang paling besar, kita duduk kat sini sejam setengah ni mak, adalah untuk mengubat segala luka-luka yang kita lalui semalam tu. Dan juga kekuatan untuk kita lalui akan datang. Itu je sebenarnya. Itu sebabnya minta sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah, minta tolong ya Allah. Itu yang jadi tenang datang kelas. Dia jadi natural balik kan. Mana tak, kita dah lambat nak pergi kelas. Masa itulah dia minta air kopi. Kau nak kopi lah, kopi tarik kan, bukan teh tarik, kopi tarik. Masa tu sibuk lah. Kalau jam dah pukul 8.30, dia minta mi goreng mamak. Tak menyirap. Buatlah juga kan. Buat lah mak, buat. Tak payah letak garam mak, letak air mata je. Air mata tu je dah cukup dah, masin dah. Tapi datang kelas tu mak, Allahu Akbar, terima kasih Allah, tenang hati. Dia naturalkan balik. Itu je sebenarnya. Kita datang majlis ilmu. Itu yang paling besar lah. Impak sebenarnya paling besar ialah menaturalkan balik segala kegundahan. Sebab syaitan dia tak duduk dalam ni. Nafsu duduk dalam ni, dia lemah. Itu sebabnya jangan tinggal majlis ilmu. Biar mati dalam majlis ilmu. Sebab dia menaturalkan balik. Nak jadi orang alim bukan semua, tak ada. Orang yang jadi orang alim atas dunia ni pun mak, 100 orang yang duduk tu pun Allah akan ambil satu je. Dia tak ambil ramai. Tapi yang ramai-ramai tu, kita datang bukan nak jadi orang alim, tapi kita datang sebenarnya tujuan untuk dapatkan panduan dan menaturalkan apa yang negatif dalam diri kita. Ni dia. Sebaliknya, golongan kebendaan menggunakan segala kurniaan tersebut demi untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan syahwat. Apa dia tadi? Iaitu ilmu pengetahuan, perniagaan, harta kekayaan, rumah tangga, masa dan waktu. Dan cara fikir mereka itu semuanya hanya semata-mata memuaskan hawa nafsu
memuaskan hawa nafsu. Kalau dia datang menuntut ilmu ni pun hanya semata-mata nak puaskan hawa nafsu dia, cari kawan, cari pengaruh. Ni dekat-dekat pemilihan parti, dia pun datanglah tunjuk muka, kan? 3 bulan, 6 bulan dia dah mula. Hanya semata-mata, tak ada keperluan lain. Ni mengandungkan. Itu sebabnya mak minta maaf. Kita duduk dalam kebaikan ni perlu tak? Perlu. Tetapi orang yang duduk dalam kebaikan ini, dunia kebaikan ni mak, platform kebaikan ini, kena jauh lebih berganda-ganda, berhati-hati. Jangan sesekali ada dalam hati kita tu perkara pertama sekali ialah riak. Apa maksud riak mak? Iaitu tidak ikhlas. Jangan. Kemudian yang kedua benda yang perlu kita jaga, iaitu jangan ada sifat ujub, rasa diri tu baik. Dia tak kacau orang, dia tak kecilkan orang, dia tak memperkecilkan orang, tapi dia rasa diri dia baik. Ujub. Yang ketiga, jangan ada sifat takabur. Takabur ni macam mana? Dia rasa diri baik, dia rasa orang lain ke tak baik. Dia takabur. Kita tak ada apa-apa, segalanya Allah. Allah sayang tak sayang kita mak, sampai tahap waktu kita ni nak dijadikan daripada Adam tu saja pun Allah ambil daripada tanah untuk pengajaran pada kita. Tanah ni tempat injak, tempat pijak. Itu yang Azazil kata apa? Aku daripada api, Adam daripada tanah. Kenapa aku nak sembah dia sedangkan dia tu benda yang hina? Mak, Allah sayang kita mak. Kenapa Allah lahirkan kita pula? Kalau tak dilihat daripada iktibar kejadian Adam, dilihat pada iktibar kejadian manusia pula, anak cucu Adam yang lahir daripada titisan air mani, daripada kemaluan ke kemaluan, daripada kemaluan ke kemaluan. Kenapa tak nak keluar? Kenapa Allah tak nak buat pemindahan air mani tu daripada mulut ke mulut je? Kan? Air mani tu keluar daripada mulut ke mulut. Kenapa dia tak jadikan macam tu? Kenapa daripada kemaluan ke kemaluan? Hina tak hina? Dekat situlah tempat keluar air kencing, dekat sebelahnya tu pula tempat keluar nak buang air besar tu. Tiba-tiba kat situ jugalah tempat keluar air mani kita ni, pemindahan kita nak jadi kita ni. Kenapa Allah tak nak jadikan pemindahan tu daripada mulut? Kat situ je. Yang kedua. Yang ketiga, Allah ni sayang tak sayang kita mak. Jangan sampai ada sifat takabur, ujub, rasa diri tu hebat mak. Allah lahirkan kita tu telanjang. Tak ada pun kalangan kita agung sekalipun lahir mak telanjang. Tak ada manusia lahir tu pakai baju sutera, berbalut ke, bertutup ke, tak ada. Pakai seluar dalam pun tak ada mak. Togel. Kenapa jadi macam tu? Sebab Allah sayang keluar tu pula mak. Keluar tu pun dekat mana? Tempat keluar kita lahir tu, keluar tu kenapa tak nak keluar kat mulut ke, keluar kat telinga ke, keluar kat lubang hidung ke, tapi keluar kat situ juga, tempat hina tu. Allah sayang kita supaya kita senantiasa berfikir, dan kita tak ada apa-apa. Macam mana mak? Sedar diri. Kita kena sedar diri. Dan kita kena sedar diri itu pun sebab Allah sayang kita. Allah nak selamat kita daripada penyakit hati. Itu sebabnya satu hari mak, seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Dia tak jumpa. Zaman tu, zaman yang berlaku tu zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Seorang tabi'in ni mak, dia masuk dalam Madinah. Waktu dia masuk dalam Madinah tu mak, tiba-tiba dia tengok ada seorang lelaki ni duduk dikelilingi oleh orang ramai. Orang ramai penduduk Madinah ni mengelilingi lelaki tadi. Jadi dia tanya dengan seorang sahabat dia, siapa lelaki itu sampai dikelilingi oleh ramai orang tu? Lalu dia orang pun cakap, sahabat tadi kata tu Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi SAW, yang di antara kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi tabi'in ni, seorang sahabat ni, tabi'in ni bukan sahabat Nabi. Tabi'in ni dia pergi jumpa Abu Hurairah, dia terus tarik tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia ni pun orang kenamaan juga, orang nama jugalah, orang ada nama. Dia tarik sahabat tadi terus berjalan dengan berdua dengan dia. Sampai satu tempat mereka pun duduk. Dia mengenalilah di antara dua tu. Terus sahabat ni dia kata apa? Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku satu hadis yang memang kau dapat hadis tu direct daripada Nabi. Biasa kan hadis-hadis ni daripada sahabat ni diriwayatkan, daripada sahabat ni tak, ini memang direct. Memang Rasulullah ajar dia direct betul pada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah kata, ya ada satu hadis dia kata yang memang Rasulullah ajar pada aku. Jadi sahabat tadi kata apa? Ceritakan kepadaku tentang hadis tersebut. Lalu Abu Hurairah pun dia cerita, tak apa aku ceritakan, dia kata. Lalu mak bila dia nak cerita saja, dia nak cakap hadis tersebut sebagaimana sabdaan Nabi SAW, bila sebut je hadis tu mak dia pengsan. Dia pengsan mak, Abu Hurairah pengsan. Lepas tu bila dia terjaga saja, dia gosok muka dia, gosok. Lepas tu dia terus nak bercakap lagi. Hadisnya begini dan aku ceritakan kepada engkau Nabi SAW nak bersabda, bersabda saja, sebut bersabda, nak sebut je mata hadis. Abu Hurairah tadi pengsan lagi. Pengsan lagi Abu Hurairah tadi. Lepas tu bila dia terjaga saja, dia pun gosok muka dia mak. Kemudian bila dia nak cerita lagi, dia pengsan kali ketiga, lagi lama sahabat tadi cerita. Sampailah dia terbangun, dia berkas cerita. Kenapa dia pengsan tadi mak? Dia pengsan kerana hadis itu terlalu berat. Terlalu berat dan terlalu menakutkan. Lalu diceritakan daripada hadis tadi bahawa besok ke akhirat Allah SWT akan bangkitkan 3 golongan yang pertama. 3 golongan yang pertama mak, iaitu yang pertama seorang yang pandai baca Quran, dipanggil qari. Yang kedua mal, orang yang ada harta. Dan yang ketiga orang yang mati syahid. 3 ni mak. Jadi 3 golongan yang Allah Ta'ala tanya. Abu Hurairah kata Allah akan tanya kepada yang pertama, dipanggil, orang yang pandai baca Quran, qari sini. Jadi semua bangkit. Lalu ketika itu Allah Ta'ala tanya, aku berikan kalamku kepada Nabi, kepada Muhammad, dan Muhammad sampaikan kepada kamu, dan apa yang telah kamu lakukan terhadap kalam aku. Dengan kepandaian ilmu yang kamu ada, pandai baca Quran, apa yang kamu buat? Wahai Allah, aku boleh baca Quran, dan dengan bacaan yang baik tadi aku sampaikan kepada masyarakat, aku ajarkan kepada masyarakat. Lalu ketika itu Allah Ta'ala kata apa? Kazabta. Malaikat pun ikut belakang, malaikat beramai-ramai kata kazabta. Dusta, engkau tipu, engkau bohong, dia kata. Kau bohong. Sesungguhnya engkau mengajar tu bukannya kerana engkau mencari redha aku, tetapi kau mengajarkan Al-Quran tadi kerana engkau nakkan orang kata engkau pandai baca Quran. Lalu Allah campakkan si qari tadi ke dalam neraka. Kemudian yang kedua Allah Ta'ala panggil orang yang punya harta. Wahai punya harta sini, aku telah berikan kepada kamu harta, apa yang telah kau lakukan terhadap harta yang aku berikan pada engkau. Wahai Allah, segala harta yang kau telah berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka yang memerlukannya. Aku telah sampaikan. Lalu Allah kata kazabta, kau dusta, kau bohong. Malaikat pun beramai-ramai mengikut apa yang Allah Ta'ala kata. Kazabta, kau bohong, dia kata. Bukan kau bagi harta pada mereka kerana aku, tapi kau bagi harta supaya mereka panggil kau dermawan. Lalu Allah Ta'ala ambil lelaki tadi, campakkan dalam neraka. A'udzubillah min zalik. Lalu yang ketiga, Allah panggil orang mati syahid. Mak cuba bayangkan mati syahid ni, mak amalan yang paling besar mak. Kalau dah mati syahid ni pun Allah Ta'ala kata, kau berjihad fisabilillah sehingga kau mati syahid. Lalu lelaki tu kata, ya benar ya Allah, aku mati syahid kerana mempertahankan agamamu ya Allah. Lalu Allah kata kazabta, kau dusta. Malaikat pun kata kazabta, kau bukannya mempertahankan agama aku,
tapi kau mati syahid kerana semata-mata nak orang panggil kau seorang pahlawan, untuk didengdang-dengdangkan nama kau. Akhirnya Allah Ta'ala campak lelaki tadi masuk ke dalam neraka. Cuba bayangkan mak. Lalu Nabi kata, dunia ni apa yang kita minta kita dapat, tapi semua yang kita dapat tu akan dihisab oleh Allah SWT. Mak minta mati syahid, mak bagus tak mati syahid? Bagus. Kita minta nak jadi orang alim, bagus tak? Bagus. Tapi kalau niat tak betul mak, benda yang datang nampak bagus tadi, hakikat dia datang sebagai penyebab kepada datangnya murka Allah. Itu sebabnya apa sekalipun minta pada Allah, mintalah pada Allah, lalu kuncikan permintaan tadi dengan Allah redha. Jadi kalau dah sampai mati syahid pun dah tak boleh jadi penentu untuk kita masuk syurga, apa yang ada? Itu sebabnya Allah Ta'ala suruh kita ni minta redha Allah. Jangan sampai minta sesuatu benda tu Allah Ta'ala tak redha. Nak minta suami, minta pasangan, minta anak, ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku anak keturunan yang baik-baik yang kau redha. Anak yang baik kau redha, suami yang baik yang kau redha. Macam mana pun ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku yang kau redha. Jangan kau beri sesuatu benda yang mungkin aku nampak baik, aku suka, tetapi kau tak redha. Ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebiasaan kita minta pada Allah SWT, kita minta sesuatu yang kita suka, yang kita nak, tapi kita tak tahu benda tu mungkin Allah Ta'ala tak redha. Kalau dah mati syahid yang baik tu pun tak ada jadi penentu kepada syurga, apatah lagi benda yang lain. Dia apa sekali pun minta mesti redha Allah. Walaupun mungkin pahit yang Allah Ta'ala bagi pada kita, pahit, betul tak? Pahit. Tapi kalau Allah redha, itu jauh lebih baik dan lebih selamat. Itu sebabnya apa sekalipun atas redha Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang kuat beribadah padamu ya Allah, tapi kau kena redha. Kalau kau tak redha, kau tak bagi pun tak apa ya Allah. Itu sebabnya hidup kita ni mak, memang biarlah besya-besya je. Dah lama tak dengar perkataan tu kan? Biarlah besya-besya je, tetapi yang penting Allah redha. Daripada jadi luar biasa, orang hormat, orang suka, orang pandang hebat, tapi Allah jelek. Allah jelek kan dia? Kan? Dia datang cium tangan, cium kaki, cium paha. Biasa-biasa ni biar orang nampak dia, kau dengan aku sama je. Biar orang nampak kita biasa je. Tetapi hakikat sebenar Allah nampak luar biasa. Itu lebih baik daripada masyarakat nampak dia hebat. Sekali kat akhirat besok orang tengok dia, bukan orang ni hebat ke kat dunia dulu kan? Aku cium tangan dia, tengok Allah campak dia dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi biar hidup biasa-biasa je mak. Hidup kita ni tak payah nak lebih-lebih sangat dah. Sebab yang lebih itu bukan penentu untuk kita masuk syurga. Takut tak tertolong. Macam kita naik ke terbang. Saya ingat lagi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalau mak biasa dengar Syekh Sa'id Ramadan Buti ni, biasa kalau dia syahid. Dia syahid. Dia mati kena bom ketika tengah mengajar. Mula kena bom, dia tak mati lagi. Kemudian datang seorang rodok dia dengan pisau. Memang dia orang nak dia mati. Jadi mula-mula dia orang campak bom letup tu, dia hidup lagi. Jadi tak puas hati. Masa tu dia tengah mengajar macam ni lah. Tengah mengajar ni, dia mengajar tafsir. Jadi memang kan kamera kan ada kan. Jadi kamera tu nampak lah orang tu datang rodok tu, gak. Dia kata apa satu hari, saya ingat lagi waktu tu, lepas biasanya kami akan duduk dengar tazkirah dia, selepas solat Jumaat dia akan bagi tazkirah tafsir. Dia kata hidup kita ni sama seperti kita naik kapal terbang. Dia kata kita seperti naik kapal terbang, naik makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi.
Ingat dia kata, pertama sekali waktu naik tu, sekali-sekala pandang-pandanglah ke bawah. Sekali-sekala tu pandang-pandang ke bawah. Jangan terlalu leka dengan tempat yang tinggi. Kerana kalau terlalu leka, bila-bila masa jatuh sakit. Bila-bila masa jatuh sakit. Maknanya apa? Kita hidup ni, katalah hidup kita tu makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Sekali-sekala ingat orang susah, ingat masyarakat, ingat hidup itu waktu susah dulu, ingat. Takut kita terlalu leka. Ni diingatkan. Sebabnya hidup kita ni ada pasang surut. Dengan suami pun ada pasang surut, dengan pasangan kita, betul tak? Kita ada pasang surut. Penting pasang surut tu, mak. Ada ketika bergaduh, kena bergaduh. Waktu bergaduh tu gaduh tu betul. Tapi bergaduh tu jangan lama-lama. Kemudian baik balik. Tak payah nak minta pasangan kita pujuk kita, tak payah. Kita ubat hati kita sendiri dengan kita kembali pada Allah. Kalau kita dapat suami baik, mak, jangan ingat kita baik dah. Tu kenapa Allah jadikan pasangan kita tu, kita sendiri pun ada pasang surut, pasangan kita ada pasang surut. Penting sebab kita nak ingat balik. Allah nak mengingatkan kita balik. Sebab kalau kita baik, pasangan kita baik, maka kita takut kita leka lalai, naik kapal terbang tu dan leka dapat suami baik. Akhirnya kita akan mentuhankan suami, mentuhankan pasangan. Oh, pasangan saya baik. Pasangan saya baik. Bila dia kata je pasangan dia baik, tak jadi tengok lah esok. Cerai berai lah tu. Allah Ta'ala akan rentap dia. Lebih baik berhati-hati. Kenyataan ini telah dibuktikan dengan sebahagian besar ciptaan-ciptaan kemajuan zaman moden ini dan kebanyakan hasil perahan dan daya fikir manusia bertujuan untuk menyogokkan kepada manusia kelazatan dan kerehatan jasmaninya, bukan bertujuan untuk membangunkan alam sejagat ini dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian dan ketenangan. Kita ni terlalu fokus sesuatu yang material, fizikal. Oh, keberhasilan sesebuah kerajaan. Kerana apa? Kerana pembangunan dia. Kan? Ini memang dah dimomokkan. Dan pemikiran macam ni telah dibentuk oleh penjajah. Mengukur sesuatu kejayaan itu pada material. Kita tak payah katalah kerajaan. Kita sendiri yang dalam kerajaan kecil tu, macam mana kita ukur anak kita tu berjaya tak berjaya? Kita ukur anak kita berjaya dengan sertifikat. Kan? Anak kita keluar degree, kemudian dapat pula 4 pointer. Anak saya berjaya. Lalu akhirnya bila dia tua, dia tak mampu lagi nak, ayah tadi dah tak mampu nak buat cawan air. Anak tu ke jaga mak tadi? Dah. Sebab anak dah sibuk kerja. Kalau kena ada pula persen sikit soleh dia tu, dia hantarlah rumah orang tua bayar bulan-bulan. Kalau kena pula tak soleh langsung, duduklah menggigil. Kau jaga aku jaga kau tengok muka aku tengok muka kau. Dengan abah. Kan? Abah sakit, mak jaga abah. Mak sakit, abah jaga mak. Menggigil-gigil. Itulah. Mana dia banggakan tadi tu, 4 pointer tu. Padahal anak dia tu beratus-ratus ribu dia pergi hantar, modal besar mak, hantar anak jadi seorang doktor. Betul tak? Tapi anak tadi pergi ngubat orang. Mak bapak sakit tak sempat nak on call. Sorry mama, on call. I on call sekarang. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Kerana kita mengukur kejayaan tu dalam aspek material. Mak, dah cerita rasa tak cerita aku? Dah cerita dah. Confirm dah cerita. Cerita lagi. Dia suka sangat kau cerita tu. Cepat-cepat giling-giling cerita. Ada seorang kakak ni satu hari, mak lah, bakal mak, umur dah 70 lebih.
Lepas habis kelas dia jumpa saya, pergi kat sini lah, ada satu tempat. Ustaz dia kata, saya nak jumpa Ustaz 5 minit. Saya kata boleh lah, tak apa. Saya pun jumpa. Dia menangis. Dia jumpa saya, dia menangis-nangis. Menangis. Kenapa mak? Saya kata. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya ni banyak sangat salah dengan Allah. Dia kata. Saya ada suami. Suami saya stroke. Saya ada 4 orang anak. 4 orang anak ni, saya ada doktor seorang, saya ada engineer, saya ada peguam. Hebat. Memang hebat keluarga. Memang anak-anak saya ni membanggakan lah. Tiba-tiba anak bongsu saya ni, hebat-hebat kakak dengan abang dia ni, tiba-tiba dia SPM pun gagal. SPM dia gagal, SPM tak cantik. Jadi dia ni cuma kerja kilang. Bagi kami, dia tu lepas je SPM tu kami drop lah, memang drop terus. Kami rasa dia tu sial dalam keluarga. Direct dia cakap, anak yang sial. Dan kami, bukan saya rasa je, bahkan kami cakap kau ni anak sial. Tak ada dalam anak-anak keturunan aku sebodoh macam kau. Sampai macam tu. Jadi tak lama tu suami saya sakit stroke. Anak-anak kan dia balik lah. Balik-balik pergi jengah mak bapak dia apa semua sekali. Dia pun belah. Kan macam biasa lah kan. Sampailah satu hari kerana saya terlalu penat. Mungkin saya penat sangat Ustaz jaga suami. Jaga orang stroke kan sedang. Kena cuci, kena mandi, kena lap. Dengan usia saya pun dah tua, saya sendiri pun tak sihat. Akhirnya saya sakit. Bila saya sakit Ustaz satu hari, anak saya yang 3 orang tadi tu balik macam biasa lah. Yang doktor tu pun macam tu lah. Balik jengah, mama macam mana, abah macam mana, on call pula. Kami sedih sebenarnya. Kami dah boleh terasa anak harapan yang selama ni kita bangga-banggakan tu, doktor tu sendiri pun tak boleh nak jaga kami. Kami tak mengasa ubat daripada tangan dia. Walaupun sekadar nak suapkan ubat tu pun tak dapat. Tak kami. Dah mula kami bercakap. Jadi dengan kami tengah sedih tu, sedih terlalu amat sangat tu, hebat tak hebat Allah. Dan Allah tunjukkan kuasa dia dan perancangan dia tu jauh lebih baik. Anak yang tak dulu periksa SPM tadi balik dengan bawa beg besar. Kami pun tanya, yang kau balik kenapa? Balik nak jaga mak abah. Habis kerja kau berhenti. Saya berhenti, saya tinggalkan kerja saya. Cuba bayangkan kalau 4 anak dia jadi orang hebat, sanggup nak tinggalkan gaji 30,000, 40,000 mak. Doktor tu boleh tak dia nak berhenti doktor tinggalkan 40,000, 50,000 tu? Tak adanya. Anak yang tak ada SPM ni gagal punya. Inilah hikmah kenapa Allah gagalkan dia. Dan ketika itulah baru saya tahu betapa hebatnya perancangan Allah. Dan saya nampak bahawa kejayaan itu bukan terletak pada sertifikat, tetapi kejayaan itu terletak bila dia boleh balik jaga mak ayah. Itu sebab Syekh sebut kat sini, kita ni terlalu sangat mengukur hidup kita ni kejayaan dengan kebendaan. Bukannya spiritual tadi tu. Spiritual macam mana sebut mak? Spiritual. Nampak sangat orang tak pergi sekolah. Saya sekolah darjah 5 mak. Saya tak ada FSR. Segala Allah Ta'ala nak bagi saya makan, saya makan. Tak nak bagi makan, tak apalah, hak dia, suka hati dia. Jadi itu sebabnya pembinaan Nabi SAW tu, dia tak bina bangunan, tetapi dia bina iman. Orang dulu-dulu mak yang boleh jaga bangsa, jaga agama, jaga bangsa ni sebab iman. Hari ni cuba bagi tahu saya berapa orang yang tak ada degree? Tak ada. Semua orang ada degree. Anak you berapa degree? I ada 3 degree. Anak you, anak I ada master. Anak I ada 3 PhD. Tapi yang di tengah bercakap tu, dia duduk kat rumah orang tua. Anak I. Tapi anak I tu pun mak, yang ada 10 PhD tu pun mak, hari ni anak yang ada 10 PhD tu pun belum tentu pergi sekolah. Orang dulu dia tak ada PhD, tak ada master, tak ada degree, tak ada apa saja, tak ada SPM pun mak, tapi boleh jaga agama, jaga bangsa. Melaka tu dikenali seluruh dunia mak. Melaka tu.
Hang Tuah bawa Melaka tu tak ada SPM, tapi boleh jaga agama. Mak Kilau tu tak ada SPM, tapi boleh jaga agama. Orang dulu boleh jaga agama, boleh jaga bangsa. Kita hari ni banyak PhD, tapi tak ada kuasa, tak ada kemampuan pun nak jaga. Jangan kata nak jaga agama, jaga bangsa. Anak pun tak mampu nak pergi sekolah hari ni. Macam mana, boleh jadi calon tak? Gurau mak, muka ketat sangat dah masing-masing. Tu sebabnya nak tak nak kita kena balik semula. Macam mana Nabi, cara Nabi tu kena guna balik, diguna pakai balik. Nabi kenalkan mula-mula kita dengan Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah. Kerana kenal Allah itulah pembinaan iman dan juga jati diri. Ni kena balik semula ni, dedahkan diri dengan majlis ilmu. Anak tu kena balik. Hari ini keberhasilan dan kejayaan besar Orientalis Barat ialah menjauhkan anak-anak masyarakat kita ni daripada majlis ilmu. Akhirnya mereka mengukur hidup mereka itu dengan akal semata-mata tanpa ilmu. Ni dia. Ni yang Syekh ingatkan kita ni mak. Terlalu bina sesuatu dengan material. Kemajuan alat rekaan baru seperti kereta, pesawat terbang, mesin basuh, peti sejuk, alat pengering, alat perahan, alat pengilap, penyapu sedut. Penyapu sedut apa? Vacuum. Penyapu sedut. Alat-alat ciptaan yang dihasilkan oleh kilang perusahaan moden dan canggih pada hari ini semua bertujuan memberikan kerehatan, keselesaan kepada hidup manusia. Tak tolak, ambil manfaat, tetapi jangan lupa asas dan teras. Janganlah balik nanti mak campak mesin basuh daripada atas. Jangan campak asterika daripada atas. Dah, apa yang ada kita guna. Tetapi guna, jangan sampai kita jadi manusia malas. Saya tak kata jauh lah mak. Contoh nasi lemak dulu dengan nasi lemak sekarang, sama tak rasa? Saya cakap terang mak, satu benda yang saya tak jumpa sampai hari ni mak, saya dah jumpa lah. Alhamdulillah Allah jumpakan. Cucuk udang. Nak yang cari macam asli macam dulu tu, Allah Akbar. Mak tahu saya biasa dah bawa kereta, nampak cucuk sebetul. Sampai macam tu saya berhenti. Sebab saya nak rasa cucuk udang macam saya kecil dulu mak. Tak ada. Cucuk udang banyak, tapi rasa dia tu tak macam masa kita kecil. Nasi lemak pun macam tu. Kita nak cari nasi lemak yang macam masa kita kecil dulu mak. Nasi dia tu, Masya Allah, nasi dia tu je dah sedap lah. Sambal dia tak cakap lagi. Susah. Sebab apa? Orang dulu, mak kita dulu, mak-mak dulu buat nasi lemak macam mana? Macam mana mak-mak buat? Ingat saya lah, sambal tu sebelum tidur dia dah nak makan pukul 10 pagi esok. Malam tu sambal tu dah tak boleh buat kita tidur dah, bau sambal. Mula-mula dah bersin macam. Mak daripada lepas asar tu dia dah nak buat nasi lemak tu 2 hari 1 malam. Betul tak mak dulu? Kan? Bangun pula, bukan bangun pukul 7, bangun pukul 4 nak buat nasi lemak tu. Sampai tahap macam tu sekali. Tapi bila kita makan tu tak habis 10 minit, habis dah. Tapi dia buat tu, ya Allah, subhanallah, Allah je tahu mak. Hari ni dah Grab. Saya yakin 5 tahun lagi mak, bukan macam tu lagi. Sampai tahap nasi lemak campur kunyah, nasi lemak tanpa kunyah. Sampai tahap kunyah kan pun ada nanti esok. Tak cuba tengoklah mak. Kita hari ni yang ada depan mata ni pun kita tak boleh fikir kan. 10 tahun dulu ada pernah kita fikir sampai macam ni? Tak ada. Tergerak je hati nak makan apa, buka je apps, semua ada. Yang tak ada suami dengan isteri je. Tapi tengok, malas tak malas tu dia akan buat manusia tu makin lama makin malas, makin lama makin malas, makin lama makin malas, makin lama makin malas. Tapi hasil tu makin lama makin tak ada apa-apa. Ni dia. Bukan bermakna kita tolak, tetapi jangan sampai membuatkan kita malas. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ.
Dalam konteks ini, walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji, menyelidik, mencipta dan menghasilkan, namun ia haruslah dilakukan dengan syarat, ada syarat-syarat dia. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Saya buka seminit 2 untuk sebarang persoalan dipersilakan. Tak ada? Maksud ikhtilaf tu ikhtilaf terhadap hukum cabang. Sebenarnya yang terjadi khilaf dalam kalangan ulama' tu sebenarnya hukum cabang je. Dia tak ada sampai hukum furu'. Kalau kita panggil yang syariah, hukum furu'. Dia tak adalah sampai qat'i. Cuma kita sampai hujung ni pula, dia bergaduh-gaduh pula kat situ. Kita bergaduh. Pada orang dulu-dulu dah settle dah benda-benda tu. Tak perlu nak bergaduh-gaduh. Dan dia orang sendiri pun tak adalah bergaduh. Dia pun ada hormat menghormati. Cuma perkara yang sampai bersangkut paut dengan akidah dan juga hukum qat'i tadi, itulah ketika itulah baru dia orang keluarkan sesuatu ataupun keluarkan pandangan tadi daripada garis pandu ahli sunnah wal jamaah. Itu akhirnya para ulama mereka letak kita ni kena duduk dalam konteks ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni pula kalau bab akidah mestilah berpegang dengan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dua imam kita tu. Bila sebut dua orang imam tu, maka pembahasan akidah dia mestilah sifat 20. Kemudian fiqahnya pula mesti di antara 4 mazhab tadi. Sama ada mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia punya tasawuf dia pula sama ada Imam Ghazali ataupun Imam Ja'far ke apa? Satu lagi tu saya tak ingat, selalu lupa nama dia. Jadi itu yang perlu kita imam-imam tadi, supaya tempat bergantung kita. Dan itulah yang diletakkan oleh para ulama tentang garis pandu supaya kita senantiasa duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat. Subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.